السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi memanjangkan usia kita, dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung perbahasan kitab kita pada muka surat 40, yang mana kita tengah pun membahaskan tentang bab yang terakhir ataupun huraian yang terakhir pada menyatakan setengah daripada perkara-perkara yang wajib kita laksanakan dan kita iktikadkan, serta meninggal segala perkara-perkara yang ditegah haram. Jadi malam ni kita akan sambung pada perbahasan yang kedua, yang ketiga. Dan wajib baris 9. Oh, tak habis lagi. Dan diwajib pula menghubungi silaturahim. Apa dah? Oh. ثم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan diwajib pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata dan pentadbiran dapat mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu, yakni orang-orang kafir harbi. Jadi sekarang ni kita masih lagi membahaskan perkara yang pertama daripada kuliah yang ke-6, yang mana seperti yang telah dinyatakan oleh penulis kitab ini kepada kita, antara perkara yang wajib sekali kita lakukan ataupun perkara yang paling penting daripada perkara-perkara yang penting, al-aham minal muhim, apa dia? Amar ma'ruf nahi munkar. Seperti mana yang telah kita bahaskan pada minggu yang lalu. Dan sekarang ni kita tengah membahaskan tentang selepas daripada amar ma'ruf nahi munkar, maka antara perkara yang wajib kita pelihara ataupun kita laksanakan adalah menjaga 6 perkara yang dituntut oleh syarak, yang kita sebut sebagai kuliah yang 6. Yang pertama sekali, seperti mana kenyataan penulis kitab ini kepada kita, iaitu memelihara ataupun menjaga agama.
Jadi kaedah penjaga agama ni seperti mana telah disebut oleh penulis kitab ni, yang mana kita kena jaga diri kita daripada terjerumus ataupun mencederakan agama melalui perkara-perkara yang kufur, yang boleh menjadikan kita murtad contohnya. Okey, begitu juga dia kata kita kena jaga agama kita daripada mencederakan dia. Dan cara untuk menjaga tu salah satu yang disebut dekat kita, sebab itulah diwajibkan oleh agama. Okey, ataupun menjadi satu perkara yang wajib apabila ada golongan yang cuba untuk mencederakan agama. Khususnya, contohnya kafir harbi yang disebut oleh penulis kitab ini kepada kita, maka wajib atas kita orang Islam untuk mempertahankan agama tersebut. Begitu juga untuk memelihara agama, kita dituntut supaya bersatu padu. Yang mana bersatu padu ini merupakan perkara yang akan menguatkan agama. Jadi kaedah untuk bersatu juga seperti mana yang telah kita bahaskan, mestilah kesatuan tersebut di atas dasar agama. Kerana apa? Kerana kesatuan di atas dasar lain tidak akan mendatangkan kesatuan di atas perkara tersebut. Sebab orang Islam ni dia hanya boleh bersatu di atas dasar agama dan bukan selain daripada dasar itu. Sebab orang Islam dia memiliki satu akidah yang sama, satu keyakinan yang sama di bawah pengucapan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu yang telah kita bahaskan pada minggu yang lalu. Dan malam ni dia nak sambung lagi dalam bab yang sama. Okey, bab bagaimana kita nak kena menjaga agama, memelihara agama kita daripada mencederakan dia, dengan mana setelah diwajibkan kepada kita untuk mempertahankan agama melalui peperangan, seandainya ada golongan yang cuba menceroboh dan ingin mencederakan agama tadi, maka wajib kita mempertahankan dia. Maka disebabkan oleh kewajipan tersebut, diwajib juga ataupun diwajib pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata dan pentakdiran, dan mempertahankan, dapat mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu, yakni orang-orang kafir harbi tersebut. Jadi bila kita dituntut untuk mempertahankan agama, maka wajiblah juga bagi kita ni untuk menyediakan kekuatan alat senjata. Sebiasa kita jumpa, kita pernah dengar seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa u'iddu lakum mastata'tum min quwwah min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Okey, diperintahkan kepada kamu supaya mempersiap-sediakan kekuatan. Jadi bila kita mengaji ayat itu, kita mengaji tafsir, kita retilah. Mufassir menyatakan yang kata kekuatan dekat sini ai quwwatur rami. Abang kata kekuatan panah. Kalau rami ni maksud kata panah. Abang kata kekuatan peluru, kekuatan persenjataan berlandaskan kepada peluru. Habis itu kita tengok bagaimana negara-negara barat begitu berlumba-lumba untuk menguasai perindustrian senjata tersebut. Sehinggakan kita pula import, beli benda-benda senjata daripada mereka. Kenapa? Karena kekuatan sekarang berlandaskan kepada kekuatan senjata tadi. Jadi dalam agama kita sendiri, Allah Ta'ala ada perintah dekat kita supaya kita menyediakan kekuatan daripada alat-alat senjata. Sebab apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Sebab bila kita ada kekuatan senjata, dia akan menggerunkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh kita. Sebab PL manusia ni dia takut kepada benda-benda yang dia rasa benda tu hebat, dia rasa benda tu boleh menguasai dia. Itu fitrah. Dia faham? Nah, abang kata perasaan tu akan lahir secara semula jari dalam diri manusia apabila dia melihat kekuatan-kekuatan persenjataan tersebut. Macam kita kan, tak pari dengan US buat apa? Sebab senjata dia. Apache dia saja, pakai tengoklah kita. Dibandingkan dengan Nuri kita, maaf tahu.
Boleh faham? Jadi nak abang kata seperti itu, negara musuh takut. Sebab apa? Dia memiliki kekuatan persenjataan. Dia punya torpedo dia, dia punya peluru berpandu dia. Nak cerita pun tak orang nak erti. Kita bukan untuk mengaji bidang ketenteraan ni. Tanya eksegi dia pun tahu lah. Kan? Dan ni orang-orang yang pernah duduk dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tak kira lah darat ke, utara pula dah. Udara ke, laut ke, cuba tanya. Jadi nak abang kata ini keadaan yang berlaku yang menyebabkan orang takut. Jadi inilah sebenarnya tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita mengadakan persediaan kekuatan daripada alat-alat senjata. Seperti bila kata senjata ni parang bodoh pun kena ada rumah ni. Ni sampai tak ada apa ni. Pisau-pisau ikan ni ada pun. Tak. Kalau dia banyak, pergilah masuk kelab menembak ke, beli pistol ke. Boleh kan? Ada resel lah. Kan? Dulu rela bukan ada senapang dia. Lah ada lagi rela senapang. Orang tak bagi aku lah ni. Kan ada lagi? Tak ada kan? Nampak ada rela sini. Dulu saya tahu, waktu saya kecil-kecil dulu, rela ada senapang ni. Kan? Pakat pergi beli peluru lah. Tembak segala tupai ke kampung buat semua, okey lah juga. Kan? Ada juga latihan menembak. Ni kita pegang nampak pasal pun tak orang-orang ni. Dia rasa kena pegang popal tak? Jadi tembak dia tendang ke belakang. Wah, tahu. Jadi nak abang kata benda ni dituntut oleh agama kita. Jadi lebih tu self-defense khususnya. Ataupun contohnya. Kita kena mengaji. Dulu kat kampung ada segala rumah pula dah. Ada segala tempat-tempat pengajian silat. Dulu tu ya. Orang Melayu kita dulu itu antara istiadat yang dia buat. Persediaan yang kita buat. Lah nak cari untuk guru silat pun payah ni. Ada lagi sungai tu guru silat. Buka gelanggang dia. Memang ada gelanggang silat tu. Ada ya? Tak ada. Kampung saya ada lagi. Jadi nak abang kata ni, yang mana ianya merupakan antara persediaan yang boleh kita lakukan semata-mata apa? Untuk mempertahankan agama. Sebab Sayyidina Ali karamallahu wajah telah menyatakan, kebatilan yang bersistematik mampu mengalahkan kebenaran yang tidak bersistematik. Memanglah kita ni orang Islam, kita yakin dengan perjuangan Islam, tapi kita tidak ada apa-apa persediaan. Seperti bila kita mengaji sirah Nabi sendiri memiliki baju besi. Kalau ikut kaedah Nabi ni, mau tahu baju besi apa agak-agak mukjizat Nabi. Kekasih Allah Ta'ala. Jadi sebab apa Nabi pun ada baju besi ni benda kita kena reti. Tapi bila kita dah mengaji hukum adat, kita faham. Boleh faham? Nak abang bila mengaji hukum adat ni kita reti. Yang mana kita ni tak boleh nak melakukan perkara yang mencari adat. Yang mana kita perlu terlebih dahulu berikhtiar dan berusaha. Dan setelah mana kita azam ataupun sampai kepada tahap kita meyakini ikhtiar dan usaha kita, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tu Nabi tunjuk dekat kita baju besi, Nabi tunjuk dekat kita pedang. Sebab apa? Sebab benda ni merupakan istiadat yang perlu kita ada. Yang mana pertolongan Allah Ta'ala itu akan turun setelah mana perkara-perkara adat tersebut dilakukan oleh kita. Ini memang tangan kosong saja Nabi perang. Pisau ada orang tembak lah. Itu kalau kita mengaji dulu 13 Mei lah kita baca kita lah. Kita baca sejarah-sejarah kita lah. Nah, abang rasa orang tua-tua kita dulu dia pakai tarikh ni je. Obat-obat sendi-sendi ni ya. Ulija-ulika ya. Padan tubai. Ni kena sembang orang tua-tua lah. Padahal orang tua-tua dulu zikir ribu-ribu sehari. Nak ulija-ulika pun. Ni bukan nak cantik orang tua-tua lah. Jadi bapak pula. Kita kena sedar diri kita lah. Orang tua-tua dulu dia memanglah nampak cerai, tak curut. Tapi dia ada amalan-amalan tersendiri. Dia zikir sehari ribu-ribu, dia selawat sehari ribu-ribu, istighfar. Tapi itu dalam keadaan-keadaan genting itu, pertolongan Allah itu sampai kepada mereka. Yang kita dengar apa nama Sungai Manik, apa semua parang panjang, parang terbang, tak apa-apa lagi kan. Kita dengar cerita dululah. Itu 13 Mei dulu benda tu nak berlaku pun mana kalau tanpa izin Allah Ta'ala. Selendang merah lah macam-macam. Kita pun juga lupa bila sejarah-sejarah tu.
Lah mana ambil pedang-pedang lah dia. Lah semua AK-47. Mantap. Cuma aku tak ada lagi lah. Niat tu ada. Tunggu lah. Okay. Iya, belajar menembak. Okay. Masuk kelab menembak. Register jadi member mahal. Ribu-ribu lah. Dah murah. Penang ada tak menembak kan? Boleh tu register. Dia banyak sebab murah. Dia register kelab menembak. Okay. Lepas tu ambil lesen, beli pistol. Simpan lah risau. Jangan dia tembak lah risau sekarang. Orang Melayu ni kadang-kadang dia kaya sangat pun susah. Menembak lah risau lah dah. Tak ada kerja. Mati lah risau dua orang. Heran lah pula jadi misteri. Siapa tembak siapa dulu. Pun tak jadi. Jadi Tuhan suruh. Okay, supaya kita mempersiapkan alat senjata tersebut. Sebab apa? Demi nak mempertahankan agama. Habis tu kalau nak berkelahi berlandaskan kepada agama, kita turun. Okay? Tapi kalau takat semangat nasionalisme kebangsaan, tak payah. Memang kita tak turunnya. Okay? Sebab apa? Sebab dia bukan perkara yang dituntut oleh agama. Habis tu bila kita ngaji ni kita faham. Okay? Yang mana diwajibkan pula sediakan kekuatan daripada alat-alat senjata dan pentadbiran. Bila kata pentadbiran ni strategi kita. Kita kan ada strategi, bukan main belasa ikut suka ya. Macam kita di Malaysia ni. Dia bukan kita punya view, kita bukan jenis view perang. Kita bukan duk Afghanistan. Perang kita ni perang mulut ya. Orang Malaysia sendai. Kan? Hang kata kat buku kata kat hang taman, masuk kot. Orang anda kena dakwa ni, mantap. Okay? Ni adalah perang kita sebenarnya, perang mulut ya. Mana yang tumbuh? Mana ada? Sebab kita bukan jenis beranak environment tumbuh. Faham? Kita beranak environment bercakap atas asas kebenaran, fakta, fact and figure. Tapi dah jenis tak boleh terima fakta tu yang payah. Tak kena lawan juga lah ke mana pun naik kau lah. Okay? Kita tak beranak di Afghanistan. Kita tak beranak di negara-negara yang memang keadaan dia berperang. Tapi tu jiwa kita seperti mana ada lah. Boleh makan nasi canai, boleh kena nasi goreng. Jadi ya, nak apa lagi? Contoh. Ni ada berlaku lah ni. Tapi tu kita tak kisah. Tapi tu kita tak heran ke. Barang naik ke, GST ke apa. Sebab kita boleh makan. Cuba kita nak pergi makan nasi canai tak boleh. Ayah, satu dia lain tu. Lah apa nak makan apa? Semua boleh dia. Lagi turun menurun penerang. Kan? Dengan Hamidiah 24 jam dia. Hamidiah dulu Penang saja tu. Campbell Street saja tempat nak pergi makan. Lah dekat sini ada. Dekat apa nama? Tok Kandu ada. Hamidiah. So nak kandu apa dia kata Ustaz? Kita boh dulu. Okey. Boh. Itu orang tak kandu. Tak ada orang kandu dengar dia. Cuma orang-orang yang faham ni yang tu buat galut ni. Kita macam biasa. Tak orang nak galut sangat dah kan. Habis bila kata tak ada apa-apa berimpun lah. Kakak seronok pula pergi berimpun. Satu lah. Sebab apa? Sebab kita tak ada tekanan. Sebab kita boleh makan lagi. Sebab bila boleh makan ni dia tak galut. Orang Melayu ni jangan tak boleh makan ya. Tak boleh makan. Tak. Lah dia boleh makan dia bukan galut. Orang ketok kepala ke, orang bijak kan dia relax lah. Sebab apa? Boleh makan lagi. Dia tak boleh makan ya. Masa tu orang mau tahu nanti. So orang tahu kelemahan orang kita. So bagi makan. So bila bagi makan ramai pakai main masjid. Sebab apa? Orang makan lah. Kan? Itu bulan puasa dulu. Orang tua-tua dia punya psikologi tinggi. Tapi tu dia buat morek. Orang ni sebenarnya antara daya penarik untuk orang ramai ataupun nak tarik jemaah main masjid. Lah kita mana ada orang lah. Ya. Ada setengah-setengah tempat ada lah. Sungai tu tak ada orang kan. Tunggu jamaah raya. Okay. Jadi nak apa kata? Orang tua-tua dulu dah. Dia buat giliah. Siap lagi kumpulan lagi. Malam ni kumpulan geng mana? Rumah berapa orang ada buat morek. Okay. Siap dengan buka puasa. Siap dengan morek lagi tu atas. Why? Nak tarik jemaah. Sebab kita punya style makan. Buat program apa mesti tanya makan tak? Tak ada apa barang lah. Tu yang buat bajet buat program makan mesti ada. Paling usul pun minum pagi lah. Okay. Karipak sebiji, onde-onde satu. Jadi ya. Janji ada. Kan? Tak ada tu dia senyap lah. Dah lah hanya main program tu macam biasa lah kan. Tentatif 9.30, okay 10 lah. Baru nak sampai tu standard. I'm sorry to say.
Tak kira majlis apa pun. Jenuh kau tim kita pun. Kan? Kalau kita buat majlis sendiri pun kita jenuh kau tim. Kadang-kadang orang ni dia excited. Dia semangat. Dengar kita program zakat kan. Dia yang pergi penjawai. Contoh. Okay. Jadi abang dia excited. Jadi abang dia antara keadaan orang tutup dulu. Habis tu dia berbuat orang. Habis tu kehidupan dia bersatu. Walaupun duduk dalam kampung tu. Okay. Habis tu suasana kampung dulu lain. Tapi lah suasana pekat tu menggantikan suasana kampung. Orang pekat pula bersatu. Orang kampung macam biasa. Aku suka nak pergi sudah, nak pergi sudah. Habis tu kita tengok masjid-masjid contoh Bertam Jinda. Tu semua masjid-masjid hebat tu. Okay. Sungai Doha. Cik kena sebut lah Masjid Ammar. Cik. Okay. Masjid ni antara dia panggil Golden Triangle. Segitiga emas ni. Berapa ni masjid ni ingat main-main lah. Kami tak tahu tu suabang. Dengan lawyer tak lawyer semua. Sebab apa orang pulun? Hadi mesti ada something dia. Awak masjid tu orang tak berbut lah. Lu fikir lah. Tapi lah berbut masjid tu kenapa masjid tu relax? Dulu kini selamanya relax. Masjid ni tu batasan ribut sangat. Aku pun heran. Ada something wrong somewhere lah tu. Ada kata Golden Triangle. Sebab tu dekat segitiga main apa ni? Main-main lah di Bangladesh. Okay. So nak kata orang pekan lah semangat lebih daripada orang kampung. Sebab apa? Sebab hadut kampung tu semua hidupkan. Kan? Tinggal lah geng-geng hardcore lah kat kampung ni. Yang jenis kepala masam bila sembang lebih sikit kan nak tumbuh kan. Habis tu kita orang kampung, kalau pergi mana orang kampung, jangan duk cakap pandai. Buat relax sudah. Okay? Kita langgar lembu dia. Okay? Jangan duk kalut. Tak apa-apa. Kita report polis. Saya boleh bayar insurans. Report polis mau tak lah. Kan? Sebab lembu kita belah, kita bukan boleh biar lembu tu. Tanpa naik atas jalan raya pula. Mau tahu nanti tuan lembu nanti kena. Tapi jangan pergi marah dari depan-depan tu. Hang marah dengan dia. Berapa lembu lah. Okay. So relax. Baca relax kita buat. Saya terlanggar lembu baca ni. Kita report balai polis. Biar report balai polis mau tahu. Depan polis tu kita nak mengerai. Ada pula lembu lepas ni. Ni jalan apa ni? Oh, lepas tu pakcik tu melelong lah. Cincang apa nak kena tu. Itu keadaan orang tu tadi. Okay. Jadi nak apa kata, kita kena buat benda ni. Okay. Dia kena ada dia punya strategi dia, pentadbiran dia. Supaya apa? Supaya dapat mempertahankan agama. Tak ada benda lain. Benda yang Tuhan suruh ni supaya kita mempertahankan agama. Ingat elok. Oleh itu kita kena buat apa dua preparation kita, tidak lain dan tidak bukan untuk mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu, yakni orang-orang kafir. Itu kalau berkeli dengan kafir ni senang. Dia bila berkeli Islam dia payah. Itu di Afghanistan senang. Di Palestin senang. Sebab dia pun memang perang dah. Perang siapa? Kafir. Perang siapa? Yahudi. Senang. Memang dia tahu dah. Dia memperjuangkan agama, berperang dengan musuh Allah Ta'ala. Mati syahid. Tak mau perang ni. Mana tak mau perang? Semua bakal nak jadi syuhada pula tak. Okay. Kita perang lah. Dia abang mengagal kita anak mengagal dia. Dia pakcik kita anak mengagal dia. Cuma kalah ya tak roba. Agak-agak bro. Tu kita perang mulut ya. Ya. Kita perang mulut ya boleh. Sebab environment kita environment yang butuh ya. Okay. Dia bukan environment angkat senjata orang. Bukan dia. Sebab kita bukan dalam suasana tersebut. Okay. Jadi ini merupakan anugerah Tuhan dekat kita. Yang mana kita ni merupakan antara bangsa yang boleh negotiate. Walaupun kita ditindas, kita diperkotak-katikkan, kita diperkena dan yang sama waktu dengannya. Tapi kita masih lagi boleh nego, boleh relax, cool down. Marah dia. Tepuk meja-meja macam marah ni. Tapi tak bawa-bawa. Kan? So nak abang kata ini perkara dia. Jadi kita buat semua benda ni tidak lain tidak bukan untuk mempertahankan agama dan dapat menentangkan kejahatan mereka itu. Sebab itu Nabi sebut wala tatamannā liqā'al 'adū. Jangan kita bercita-cita bertemu dengan musuh. Okey. Jangan ada bercita-cita nak keliling orang, jangan. Dalam hati ni kena niat, lagi mana kita boleh cari jalan penyelesaian, kita buat penyelesaian. Lain dah memang tak ada dah. Jalan pun dah buntu lah. Yang ada hanyalah peperangan. Masa tu kita tak apa ya. Okay. Sebab Nabi sebut innal jannata fi zilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu di bawah dalam bayung ataupun kita panggil bayangan mata-mata pedang.
Nah, abang kata kalau ketika itu kita diuji, kita memang kena berperang, kita berperang. Okey, tapi niat kita untuk mempertahankan agama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, kerana niat kita hanyalah untuk meninggikan agama Allah Ta'ala, bukan selain daripada itu. Jadi ini antara bendanya agama suruh kita buat supaya kita dapat mempertahankan agama. Dan untuk mempertahankan agama juga diwajib bermesyuarat, kerana dengan mesyuarat itulah teguh dan berbaik-baik. Sebab itu kaedah mesyuarat ni kaedah Islam. Tapi jangan mesyuarat yang perlu nak main, ngaji tak mau main, sembahyang tak mau main, pun pening juga. Mesyuarat waktu nak buat pemilihan perlu pakai main, terlupa main lah. Sebab main pun ada agenda lah. Kalau dulu punya mesyuarat, orang yang paling dia pandai attack siapa? Bendahari lah. Mantap. Bendahari kira si pandai tunggu. Setiap single scene yang dia buat tu, semua akan ditanya. Hak geng tanya tu, main tanya tu. Ya pun. Kan tak main lah. Yang kata geng tanya tu pun. Jadi nak abang kata, mesyuarat ni untuk apa? Okay. Untuk apa? Untuk kita, disebut dekat sini, teguh dan berbaik-baik. Sebab itu dalam masalah mesyuarat kita berlapang dada. Kita menegur sahabat kita pun kerana Allah Ta'ala, dan dia menerima teguran tersebut kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita nak mengimarahkan masjid kita. Kita nak mencari kebaikan di dalam masyarakat kita. Bukan kita nak memporak-perandakan masyarakat dan tempat kita. Sebab itu kalau dia tegur kita perkara yang benar, maka kita mengaku, betul, aku minta maaf sebab terlepas pandang. Sebab kami dah cuba yang terbaik, tapi inilah keputusan yang kita dapat. Sebab itu orang mesyuarat ni bila dia faham objektif tujuan mesyuarat tadi untuk teguh dan berbaik-baik sesama anggota kita, maka kita akan berlapang dada. Sebab itu siapa yang pernah kerja dengan orang putih, pernah kerja dengan Jepun, especially orang kerja kilang kan? Dia tahu lah bagaimana manager, general manager Jepun ni kalau meeting, mau tahu dia hempuk orang depan-depan tu terus ya. Sebab apa? Sebab dia nakkan kebaikan. Kita Melayu macam ni kan? Di Minang sah kan? Pucuk bau dari lima batu, anak sembilang ditapak tangan. Tak. Sungguh jauh beribu batu. Oi, hilang di masa di hati jangan. Kita silap bantulin. Kita nak datang kita meminang ya, tapi kita punya bunga dia, kita punya dia panggil apa nama? Tak ingat istilah. Masalah no, direct to the point. A, B, settle. Itu masyarakat dia, bangsanya berjaya. Sebab apa? Dia boleh terima teguran. Dan dia marah waktu tu ya. Sebab tu kosong. Kita siapa berdendam ni. Yang tak tahan rakyat dijadikan bangsa kejam. Yang tu lagi tak tahan. Jadi nak abang kata ni benda yang kita kena mesti. Sebab itu dalam Islam ni disuruh kita bermesyuarat. Wasyawirhum fil amr. Bermesyuaratlah kamu pada urusan kamu. Jadi mesyuarat ni kena. Bukan tak mau buat, nak buat. Tapi biarlah ikut kaedah yang sebenar. Dah dia bawa keluar kaedah kena register ahli khariah yang mana nak mengundi apa semua. Kenalah register. Mainlah hantar seorang-seorang tunjuk muka kata saya betul duduk sini. Contoh. Kan? Ni sasa main India punya 3 bandar punya. Kita pun tak tahu nak kadang kita yang mana satu. Tak tahu. Betul ke nak hariah ni? Tak tahu. Contoh. Ni bukan masjid apa ni. Tempat lain. Mainlah hantar seorang-seorang. Ni saya ni. Duduk sini lah. Jangan buat leceh. Okey. Dah lah kita tak ada STR kampung. Mana ada kita STR kampung. Kan? Jadi nak abang kata ikutlah prosedur payah apa. Kalau betul kita niat ikhlas. Nak memanjang, nak melihat. Nak memakmurkan tempat kita sendiri. Sebab itu kita orang Melayu ni pening. Dia tak boleh benda ni. Dia jadi macam mana? Atau orang kita ni. Dia jadi 3 budak hitam yang Ustaz Kasuri cerita. Aku pun malas nak ulang. Padahal kalau benda tu dah elok, kita support je lah. Tapi tak boleh sebab yang buat elok tu orang lain, bukan aku. Yang tu yang tak tahu. Dia nak yang buat elok tu aku, bukan orang lain. Jadi tu yang payah. Sebab apa? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka kata Allah Ta'ala ada penyakit. Kita yang duk melingkup, yang duk rosak ni sebab hati kita ni ada penyakit. Sebab tu kita kena mengaji kaedah nak membersihkan hati ni.
Habis itu tak nak cara lain. Kena banyak melakukan amalan-amalan sunat selepas daripada amalan fardu. Mudah-mudahan hati kita akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Sebab penyakit hati kita bukan nampak. Faham? Apa dia penyakit hati? Ujub, riya, sum'ah, takabur, iri hati, hasad, dengki. Itu semua penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang kita tak nampak kalau kita tak mengaji. Tapi kalau mengaji kita reti, aku ni ada penyakit hati rupanya. Buat semua nak tunjuk ke orang. Belakang orang aku tak buat pun. Riya namanya. Sebab riya ni dia menunjuk-nunjuk depan orang. Bismillah, Masya Allah. Kan? Belakang orang macam biasa. Jadi nak kata itu antara penyakit hatinya ada dekat kita. Lepas tu pula kita hasad dengki, tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Itu yang kita tak apa nak setuju tu. Sebab apa? Sebab yang buat bagian ni bukan aku, orang lain. Dengki je tu. Apa salahnya benda baik kita sokong. Benda tak betul kita berbetul. Ini yang dia punya function ataupun fungsi mesyuarat tersebut. Tapi bila kita tak faham objektif tujuan mesyuarat, kita kira nak berkelahi. Itu yang mesyuarat berkelahi. Kan? Itu yang dia ada pencadang dan pembangkang punya pun. Tak kira lah dia undangan negeri ke, dewan rakyat ke. Padahal kalau betul lah, walaupun dia seorang pembangkang, benda yang disebut tu benda betul. Apa salahnya kita akui demi kebaikan kita bersama? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ni idea pembangkang. Kan? Keluar idea kita, bagi 20 liter ayam cuma. Idea kita. Jadi nak apa kata ni antara benda-benda yang kita kena faham, yang mana benda ni ada dalam agama kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk teguhkan kita orang Islam dan berbaik-baik sesama kita. Kenapa? Sebab kita nak mempertahankan agama. Sebab itu kita yang mengaji ni ingat, seandainya benda tu benda baik, benda tu benda agama, tak kira siapa nak buat lah. Kita sokong lah kalau benda tu bagus. Lainlah kalau benda tu merupakan benda keburukan, nak buat segala joget lampak apa semua kat sungai luar ni. Tak padahal dengan kita pun. Kita kaki masjid ni takkan nak ajak kami bersekongkol dengan benda-benda merepek tu. Automatically kita tak setuju. Ni nak buat forum perdana. Tak kira jabatan mana nak hancur. Buat. Payah apa? Jadi benda-benda lagu ni antara benda yang dituntut oleh agama kita, kerana ianya akan menguatkan agama. Begitu juga untuk menguatkan agama, dan diwajib pula menghubungi silaturahim di antara sesama kita. Kerana menghubung silaturahim itu satu kekuatan kita, dan diharapkan kita memutuskan silaturahim sesama kita. Hubungan kekeluargaan khususnya perlu kita jaga. Apatah lagi hubungan kita, begitu juga hubungan kita sesama saudara seagama. Ni adik-beradik pun berkelahi. Sebab apa? Tanah sekangkang gerah ya. Ramai mana orang sanggup putus adik-beradik ni. Putus hubungan silaturahim. Tidak masuk syurga kata Nabi siapa yang memutuskan hubungan silaturahim. Tak bau syurga. Sedangkan syurga ni boleh bau dalam jarak 1000 tahun perjalanan kalau tak silap saya kata Nabi. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, dia tidak akan tercium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita adik-beradik khususnya saudara sedaging lagi lah, seperut lagi, betul tak? Kita kena jaga benda ni. Zaman lah dia tak kira Ustaz. Zaman lah kira duit dia. Kan? Abang sanggup tipu adik sebab abang cerdik sikit pada adik. Adik tak buat cerdik, abang tipu. Tak pun adik cerdik pada abang, abang kena tipu dengan adik. Standard. Dia kira siapa cerdik lah. Kan? Sebab kaedah cerdik akan tipu yang tak cerdik. Itu biasa. Hak tak cerdik ni dia jarang nak tipu hak cerdik. Jadi nak abang kata disebabkan oleh tanah sekangkang gerah, kita berkelir dia beradik. Tempat saya ada, sanggup jual tanah. Dekat apa? Cina. Sebab apa? Berkelir dengan abang. Kalau Cina tu buat kandang babi tu, rumah abang ni macam mana? Contoh. Ngeri. Sanggup. Dia tak jual kat Melayu. Yang tu kita tak tahan. Kau tak abang kat kita. Kita ketiak pergi cari duit tahun lalu pun tu ya? Tak. Jual kat Cina. Cina pun main buat pegang. Nampak? Ini benda-benda yang berlaku dalam masyarakat. Padahal benda-benda lagu ni kita kena understand. Tapi tu hubungan kekeluargaan ni terlebih penting kita jaga. Adik-adik kita kena support. Habis tu kita kena tegur. Dia asas dia apa pun? Ilmu agama. Kalau tak ada ilmu agama ni tak usah lah. Merepek lah. Hang mesti berkelahi ni lah. Hang tak usah lah kata hang
profesional sini, profesional sana. Kadang-kadang dia profesional ni lagi tak guna ni. Dia kira nampak tanah tu ada value, nilai tinggi, kira nak jual. Padahal Tok Wan dia pesan dulu, hampa ni, yang aku beli tanah ni, yang divide, hampa ni bukan apa, sebab aku tahu hampa tak boleh beli tanah dah ke depan ni. Tanah lori boleh beli. Boleh tak? Main ke cucu, main ke cicit ni, habis jalan mudah nak kaya, jual tanah. Habis jalan mudah nak kaya, jual tanah. Okay. Jadi benda-benda lagu ni kita kena ingat. Memanglah tanah ni pun bukan kekal. Dunia ni milik Allah Ta'ala. Tapi nak abang kata cara tu. Okay. Disebabkan oleh dunia ni lah kita berkelahi dalam sesama kita, adik-beradik bergaduh sesama sendiri, putus hubungan kekeluargaan. Tu yang Piram ni buat gambar 3 Abdul tu. Nak pergi kita reti benda ni ya sebenarnya. Halil semua boleh ke dia, umur besar tahun ni dapat hang. Sebab apa? Hang yang menyebabkan kematian ayah. Ya tanam putus saudara. Ngeri. Lepas tu hak duk kena orang ni bukan pergi ke mana pun. Abdul Wahab, Abdul Wahab. Abdul Wahab kan Abdul Wahab? Ikut suka Abdul Wahab. Kan? Kena jual dengan sadis 3 rakaat lah. Kan? Itu yang penasihat. 25% ke 20%? 25%. 25% kan? Dia kata ni apa adik, apa pun kita jual ni. Orang tahu. Kan? Tu semua ada moral of the story tu. Habis tu tonton tengok gambar tu. Saya suruh tengok. Sebab aku dulu rajin tengok gambar Piram ni. Tu aku tahu. Kan? Dia tengok, dia discuss dengan kita. Ya? Kita tak tahan tu. Kita budak-budak mana nak kerti bang. Kan? Cuba buat keluar moral of the story. Moral of the story. Apa yang hang faham hang tengok gambar ni, dia kata. Macam biasa, kan? Tak cerdik, kita kata akan menipu yang tak cerdik. Tu yang hang nampak, yang hang tak nampak. Jangan nampak. Mula dah, aku tanya soalan macam-macam. Tak payah tengok seorang, cik min bola. Kita kecil-kecil, kita betul ke ya? Tapi baru kita faham. Oh, ada moral of the story. Tambah-tambah pula bila kita duk mengajak apa semua, benda tu dia main secara indirectly. Okay. Cerita 3 Abdul ni memang nak cerita tentang hubungan silaturahim ni. Nak abang kata duit punya pasal, sanggup berkelir dia balik. Duit punya pasal ya. Padahal duduk balik tu bukan kaya belakang dah. Seorang ada kedai jual burung. Seorang lagi ada kedai apa nama, carpenter dia kan, apa nama, tukang kayu. Dia macam biasa, kaki gitar, ahli muzik. Jadi nak abang kata semua bukan ada live sendiri dah. Tapi dampak ni businessman besar. Kan, harta kismit luar negara, harta kismit dalam negara punya. Telefon saja mau tahu telefon punya orang. Tapi tak tahu punya telefonnya orang. Agak-agak je Ramli buat gambar pun. Kan? Hang bayangkan dia punya line dia berubah banyak. Okay. Banyak macam telefon ada, banyak tu lah line hobi dia. Mau tahu. Dia buat gambar betul-betul dia kan itu. Tapi disebabkan oleh dunia, sanggup berkelir dia balik. Sampai putus saudara. Kan? Tu yang Piramli kata pergi jahanam lah. Kan apa nama, siapa nama dia tu? Qasidah. Apa nama dah ingat saya biasa aku. That's why dia jadi lawyer. Batal tak orang dah ingat kan. Okay. Dia kata nu hang punya abang nak kena jual. Nak kena jual. Ketik. Sebab apa? Sebab hati kita geram. Okay. Di atas penipuan yang dilakukan. Dengar istilah dia elok. Penipuan yang dilakukan. Kita geram sebab kena tipu ya. Kalau tak kena tipu, tak geram. Tapi sebab kena tipu tu kita geram. Habis tu jangan tipu. Faham? Piramli geram sebab apa? Sebab kena tipu. Okay. Dia kena tipu dengan abang dia nombor itu. Dia dapat rumah pusaka. Agak-agak. Apa tutup habis semua harta apa? Muncullah ada Sulaiman Akhlakan. Tengah-tengah tu dia buat main pula Sulaiman Akhlakan. Tu kata lawyer yang bagus ni dia bagus. Okay. Dia apa profession buatan kita ya sebenarnya. Okay. Tangkai mah tangkai dia. Majlis kata tak boleh nak dakwah. Bebas bang. Bebas lah pula. Padahal kita tangkai dia. Angkat usul pun sampai tu. Tak ada. Okay. Lepas tu tak boleh nak buat pendakwaan. Majlis kata tak boleh nak dakwah apa. Harta utama tak nak bawa ulang-ulang. Ni hak betul ni. Hak betul ni yang kita nak naik. Okay. Jadi Sulaiman Akhlakan ni dia jangan betul ni. Bila kata betul ni kita kata jumpa Tuhan bagi ilham mimpi lah. Tak ada apa pun.
Tu ngeri. Tu semua buah-buah dalam tu. Hanya senang nak mimpi. Kata ni, pergi jumpa Sulaiman Al-Klaten. Jumpa dia reti apa dia nak buat kan. Ada kita buat kita mesti pernah mimpi pak kita. Mimpi pak kita benar nak mimpi Sulaiman Al-Klaten. Sebab apa tak mimpi? Hak tu teruk. Nak mimpi apa nak? Nak di alam roh ni ingat senang. Tu kata dalam. Tapi jenis tengok buat bodoh gelap violet boleh tak tiba. Tengok apa tu? Ulang 10 kali pun tak faham. Nampak? Okay. Tu semua buah-buah seni. Bukan senang kita nak mimpi benda-benda baik. Okay. Lepas tu mimpi tu pula jadi kenyataan. Memang ada sungguh Sulaiman Al-Klaten. Memang pi Sulaiman pun dah tahu hang siapa. Memang betul ni harta pak hanya ada di luar negara. Yang tak declarekan tax ni. Itu semua declarekan tax. Yang ni tak declare. Kan? Semua pun dekat Swiss Bank apa semua Israel Bank semua Yang ni yang tak tahu nak declare kata orang terkaya Malaysia pun tak boleh sebab duit tak simpan kat Malaysia. Kan? Simpan Israel Bank tu. Tahu. Contoh ialah. Jadi nak abang kata inilah sebenarnya silaturahim. Hubungan kekeluargaan. Yang perlu kita jaga. Habis tu pepatah Melayu sebut air dicincang takkan putus. Habis tu kita ni kok-koklah tuan-tuan perempuan yang ada dalam masjid ni, yang ada konflik dengan family, diminta ampun saja. Kalau kita mati dalam keadaan kita bermusuh dengan adik-adik kita sendiri, kita putus hubungan kekeluargaan, tak tahu syurga kata Nabi. Ni bukan aku kata, Nabi sebut mah. Dunia ni takat ni dia perkenal kita pun tak apalah. Aku reda dah hang kenal aku. Sebab aku kaki mengaji punya. Aku ampunkan hang tetap abang aku. Aku tuntut benda ni apabila sampai di akhirat esok. Bukan kalau nak tuntut lah. Kan? Kalau ikut keadaan tak payah tuntut lah. Akhirat tak ada value langsung dengan dunia. Dari nak tipu dah macam mana. Biar aku main minta ampun kat kita. Memang dulu aku tipu apa. Aku dulu memang gila dunia. Bukan siapa pun sebab Cina. Mungkin Cina. Kalau tu kan. Saya sebut dah kan, kaki betina ni dia kena duit banyak. Tarak dia tak jadi kaki betina. Tarak dia jadi kaki botol, kaki judi, tarak dia. Kan, tu yang selekeh, nak jumpa kita kan. Selang seminggu nak ambil peti cash. Selang seminggu nak ambil peti cash. Aku tak tahan betul orang Melayu ni. Ni kisah di pejabat dah pula. Ni. Agak-agak dengan badan sendok apa semua, boleh kerja apa semua, tetap dengan muka koror depan kita. Hampir balik. Setiap minggu ni. Kalau takat setahun sekali mai kita pun confident hang memang terdesak betul. Memanglah kita ada peruntukan nak boleh bagi apa semua ni sampai every week the same person. Every week mah. Jadi tu tuan-tuan kalau nak tahu apa yang berlaku di negeri kita ni, tuan-tuan boleh pergi ke kaunter kami, kaunter agihan. Duduk sehari sudah. Kapan nanti jumpa dalam Pulau Pinang ni 1001 macam jenis orang punya orang. Kita cek-cek bantuan bulanan dah dapat 3 ringgit sebulan. Biasanya tu saya tak usik tu. Tak tahu. Nak usik yang tambah usik yang punya pasal. Roh ni kami dah lagi. Ni saya nak duit ekstra sikit. Nak makan tak ada duit. La ilaha illallah. Kau tak boleh fikir. Saya hanya kerja pun tak boleh fikir. Tu tak aku kerja kat situ. Aku pun tak habis nak fikir dia macam mana cara nak buat kat bangsa aku sendiri. Biar kita panggil pi. Kok kata, alah hampa tu cuma tolong bagi duit orang lah. Bukan mana. Okey, jom duduk Ustaz. Aku suruh duduk setengah jam sudah. Nak tengok hang nak jadi apa. Nak garuk kepala kan, nak garuk kepala luka. Maksud tu orang tahu nanti kan. Bukan kita tak bagi bantuan. Kita bagi bantuan ni. Bantuan bulanan. Sebulan 300, sebulan 350. Tata dia rumah. Kata saya nak kena ada sikit uang lebih ni. Dia syok dia datang. Duit pakit lebih. Duit pakit sikit. Saya nak duit pakit sikit. Duit pakit apa lagi? Saya ni 28 duit nak masuk lah lagi. Kan? Desa tu saya tak usik tu. Ini yang saya nak. Dia ada benda tak cukup sikit, duit tak cukup. La ilaha illallah. Ngeri. Habis tu bila kita tengok lepas kita duduk melengung. Mintalah Tuhan tak uji kita dalam keadaan tersebut. Dan yang paling saya sedih apabila orang yang sudah berumur. Umur 65, umur 70 yang tak ada lahir. Kita tak sebut dia gelendangan. Bukan dia gelendangan sebab rumah ada, bini ada. Tapi lahir dia tu.
Orang umur 70, 60 ke atas ni, masa-masa tu relax, makan pencen, tak pun kalau tak ada pencen, anak pakai ulok, seorang RM20 sebulan ke, seorang RM100 ke. Pok, relax lah dia. Ni tak tahu ni. Kan? Kita tak pakcik tu orang siapa. Tak ada siapa. Nikah tak. Lain bini lari. Cik, senang ada orang kita, bini lari. Anak-anak pun kita tak belah, dia tak belah kita. Cik. Oh, lepas tu macam kita cari zakat. Sedih tuan-tuan. Ni yang duk berlaku dalam masyarakat kita. Tapi tu Nabi pesan kat kita satu benda ya. Apa dia? Birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Ini Nabi pesan, bukan saya abang tau. Nabi pesan, kita nak anak bini lah. Anak bina kita buat baik dekat kita, esok kita tua, lari mak pak kita yang kita ada, kita buat baik dekat dia. Whatever benda yang kita boleh tolong, kita boleh support mak pak kita yang masih ada ni buat. Ajak pergi kenuri jom. Kan? Mak nak ajak dia lari kenuri lah. Mana ada nak berjalan segala apa nama? Legoland tak ada. Mak kita ajak jom mat di Legoland dah. Mak tinggi nak tengok Legoland tak ada. Mak ada. Dan nak pergi Legoland tu hang. Kan? Mak tanya jom pergi kenuri dah. Kenuri ya okey jom. Apa yang kita boleh khidmat. Sebab Nabi sebut, buat baik kepada kedua ibu bapa kamu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik dekat kamu. Kalau mak pak kita tak jaga, jangan nak harap anak bina kita esok nak jaga kita. Tak percaya, tunggu. Tanduk lembu semua pergi ke depan tau. You get back what you give from there lah. Benda ni boleh try lah. Pergilah tanya orang duduk rumah orang tua-tua tu. Tidak sembang tengok. Takkan saja-saja dia nak duduk rumah orang tua-tua. Cuba pergi sembang tanya. Saya saja nak sharing dengan makcik ya. Kau macam cerita macam mana makcik boleh sampai ke sini. Dia kata berat, mata memandang. Berat lagi, bahunya memikul. Dia bawa tu kan. Dia kata dulu makcik tu hantar anak makcik pergi nursery apa semua. Makcik tak ada nak jaga dia apa. Makcik sibuk dengan lain makcik. Kan? Makcik bukan komang-komangnya. Pencet susah-susah tau. Cewa contoh. Lah dia tu sibuk dengan lain dia apa. Kan? Tak ada siapa nak jaga dia hantar makcik main duduk kami. Get back what you give lah. Nampak balik ya. Ni bukan nak cantik siapa-siapa, saja nak cerita ya. Sebab Nabi sendiri pesan. Kita nak anak bina kita buat baik kat kita buat baik kat anak bina kita. Ada kat mak pak kita. Habis tu orang yang ada pak, orang yang ada mak ni dia kena hormati. Habis tu Tuhan sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa ya. Lepas ketaatan kita kepada Allah, kepada kedua ibu bapa kita. Wabil walidaini ihsana. Dan pada kedua ibu bapa kita tu, kita hendaklah berlaku ihsan. Ihsan ni mana ihsan? Nah kita dah mengaji anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Itulah ihsan. Nah apa kata depan mak pak kita kena buat baik, belakang mak pak kita kena buat baik. Dia ada orang depan mak pak bermuka-muka tu ya. Belakang anakku Sazali ya. Depan mak Allah kipas tak lengkap. Tambah menantu-menantu lah lagi tak boleh pergi. Punya firman disebut apa? Anak hantu. Kan? Jadi nak abang kata ni semua benda yang kita kena understand. Dia berpunca daripada benda ni yang kita nak cerita ni. Silaturahim. Habis ni bila kita buat baik dengan mak pak kita, mudah-mudahan dengan adik-beradik kita juga kita buat baik. Sebab apa? Sebab benda ni tidak lain dan tidak bukan adalah satu kekuatan kepada kita, yang mana diharapkan kita memutuskan hubungan silaturahim sesama kita. Kerana putus silaturahim itu sebab bagi berpecah belah. Alah kalau dengan adik-beradik kita pun kita tak ambil berat, agak-agak dengan kawan-kawan kita ambil berat. Cuba fikir agak. Logik akal. Kalau abang dia sanggup tipu, kita cuma kawannya saja bro. Agak-agak kita ni macam mana dengan dia? 40 kali dia boleh tipu kita. Yang tu mampu mukhalafah yang kita kena erti. Tapi orang zamana dia ada. Dengan kawan ni dia sanggup habis ni. Tapi dengan adik-beradik kira tak mampu ni. Padahal itu sakit demam dia nak cari siapa? Adik-beradik dia dulu tau. Jiran tetangga dia dulu. Yang tu yang tahu dulu kata dia jatuh motor ni. Orang dia tak tahu ni. Kan? Sebab jatuh depan apa? Contoh. Jatuh pun tak ada apa-apa nak tongkat motor ya. Ingat tongkat dah turun pernah. Siapa tahu dulu? Jiran kita tahu dulu. Jatuh motor mat. Jatuh dah. Ingatkan tongkat rupanya ada lagi. So nak abang kata, kalau adik-beradik pun dia tipu, kita ni 40 kali dia mudah tipu.
Sebab itu dia sebut dekat sini, diharamkan kita memutuskan hubungan silaturahim. Sebab itu kita kena jaga. Kalau adik-adik kita jaga, mudah-mudahan dengan kawan kita jaga. Tapi lah tak boleh pergi. Kan? Abang suruh kita jadi gerentor nak beli kereta anak dia. Anak dia tak bayar. Betul kita tutup bayar badan. Kita kata ni apa ni tak bayar ni. Hang tolong bayar salah, aku pun tak ada dia nak bayar. Jenis tu yang kita ada berkeliru. Bukan pasal apa pun. Kan? Sebab apa? Sebab kena kita. Tu kata tipu tadi tu. Jadi keedah dia kita kena faham. Okay? Supaya apa? Supaya kita akan ada kekuatan. Sebab itu diharapkan kita memutuskan hubungan silaturahim, kerana putus silaturahim itu sebab bagi berpecah belah. Maka lemah kita pada ketika itu bagi mempertahankan agama. Nak kata bila berpecah belah, macam mana nak mempertahankan agama? Ni macam lah ni. Bila kita tak sekata. Okay? Orang Melayu ni kata tak ada hudud. Orang Melayu ni kata wajib hudud. Orang Islam ni kata hudud parti satu-satu parti. Yang ni kata hudud Allah Ta'ala. Kita bersatu padu ke tak? Tak. Masalah hudud, masalah agama ni tak satu padu. Ulama tu kata macam ni, ulama ni kata macam ni. Padahal benda-benda agama. Betul lemah ke tak lemah kita? Lemah lah. Tu yang musuh buat kempen say no to hudud. Mata. Ada sebut dia bela, tak bela apa? Buat relax. Buat sekak badan, tak dengar. Jadi nak kata bila benda-benda tu kita tak bersatu padu, dia melemahkan agama. Sebab itu sepatutnya kita orang Islam ni benda-benda agama kita kena solid. Tak kira lah kita buat kan, kita tak buat kan, kita solid dulu. Betul ni benda agama ni, jangan duk kacau benda agama kami. Padahal hanya sebut jangan duk kacau tu tak mau buat pun. Tapi at least dia ada sokongan, ni terus. Jadi benda ni yang menyebabkan kita lemah ni. Itu yang musuh senang mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Apatah lagi apabila kita sendiri yang melemahkan agama kita. Okay? So bila kita lemah agama, bangsa juga menjadi lemah. Ini hakikat yang kita kena faham. Sebab kehebatan sesuatu bangsa bergantung kepada kekuatan agama dia. Ini sejarah telah membuktikan. Arab dimuliakan disebabkan mereka berpegang kepada Islam. Dan apabila mereka melarikan diri mereka daripada Islam, kita lihat sekarang Arab seperti mana apa yang berlaku di hadapan bangsa kita. Okay. Nah, abang kata ada OIC. Apa yang kita boleh buat dengan OIC kita? Sahabat macam apa kekuatan kita yang kita ada di bawah OIC? Adakah kita bersepakat untuk perkara-perkara yang sepatutnya kita bersepakat? Ini benda-benda yang kita kena faham. Kakak ada, memang ada. Jadi kita boleh buat apa? Kalau betul OIC ni semua mengikut apa yang sepatutnya, lama dah Palestin tu settle dia punya problem. Tapi disebabkan tak ada. Inilah yang ditanggung oleh kita disebabkan oleh perkara tersebut. Baik. Seterusnya dia kata, maka lemah kita pada ketika itu bagi mempertahankan agama dan beberapa perkara yang wajib yang lain daripada itu, maka hendaklah engkau menuntuti di dalam kitab yang besar-besar. Nah, abang kata banyak lagi benda-benda yang kita nak kena mengaji, yang kita nak kena faham, antara perkara yang kita ataupun antara perkara yang menyebabkan kita mempertahankan agama tersebut. Sebab itu at least apa yang disebut dekat kita pada malam ni, benda-benda yang kecil ni pun merupakan antara perkara yang dituntut untuk kita laksanakan semata-mata untuk apa? Demi mempertahankan agama kita. Sebab itu kita apa pun kena letak agama dulu, bukan bangsa. I'm sorry to say. Ada orang kata bangsa dulu lah Ustaz. Kan? Sebab bangsa ni dia tak membawa kita ke mana-mana. Sebab saya ada sebut kan, siapa minta kan nak jadi Melayu ni, kadang-kadang siapa request untuk nak beranak dulu, dia kata saya bagi dalam Melayu. Beranak dalam bangsa Melayu ada? Tak ada tau. Pergi tanya Cina, pergi tanya India, pergi tanya Mak Saleh, pergi tanya segala Arab. Agak-agak dulu dia pun request kan nak jadi bangsa tu. No. Sebab apa? Ini ketentuan Allah Ta'ala. Kita ada mengaji sifat iradah Tuhan, suluhiyah qadim dan jiziyah qadim lagi. Nah, abang kata memang takdir kita ni dah Melayu situ lah. Okay. Tapi beza kita apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu apa pun kita orang yang beragama, orang yang beriman kepada Allah, kena meletakkan agama lebih tinggi daripada segala-galanya. Itu yang Nabi sebut, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu lebih tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada Islam. Ini semangat yang kita kena masukkan dalam hati kita. Ini keta'asuban yang perlu ada dalam hati kita. Karena apa? Karena perkara pertama yang terkandung di dalam kuliahnya tenang adalah mempertahankan agama. Dia bukan suruh mempertahankan diri. Okay? Sebab yang kedua ni baru dia masuk. Daripada enam itu, nafsun artinya diri. Pasal sikit lagi. Okay? Sebab mula lambat. Maka wajib dipelihara akan dia, yakni diri, daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri dan memudarat ataupun dan memberi mudarat akan dia, yakni diri. Baru yang kedua ni, daripada kuliahnya 6, kita dituntut untuk menjaga diri kita. Mula-mula kena pertahankan agama dulu, lepas tu baru diri. Tapi itu kita tengok bagaimana golongan sahabat-sahabat terdahulu, golongan salafus saleh terdahulu, Allah Ta'ala uji mereka sehingga apa? Mengorbankan diri mereka semata-mata nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu mereka mendapat kemuliaan di sisi Tuhan. Tapi itu orang yang mati mempertahankan agama ni dia panggil syahid. Jamak dia syuhada. Okay? Orang yang sanggup mempertahankan diri dia untuk agama dia. Tapi itu Tuhan sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda Allah yurzaqun. Dia kurang butuh ayat dia kalau tak silap saya. Okay. Tuhan sebut, apakah kamu menyangka orang-orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala ni mati? Bal ahya', kata Tuhan, bahkan mereka hidup. Dan di sisi Allah Ta'ala mereka mendapat rezeki. Tapi itu bila kita korek orang yang mati syahid, jenazah dia tak dimakan bumi. Dalam YouTube, okay, dalam Facebook, mereka upload, okay, belantan tahun syuhada-syuhada yang mati di Palestin. Apabila dibongkar kubur mereka untuk ditanam syahid yang lain, jasad mereka masih segar bugar seperti mana di awal pengkebumian mereka. Ini kehebatan orang mati syahid. Okay. Sebab apa? Sanggup mengorbankan diri demi agama Allah Ta'ala. Ini benda yang kita tak kena tanam dalam diri kita ni. Tapi itu dalam kitab fiqh dia ada satu bab, okay, fi faslu ataupun dia panggil babul jihad. Bab berperang pada jalan Allah Ta'ala. Ngaji fiqh mesti jumpa babul jihad. Ustaz mengajar fiqh memang dia akan mengajar bab jihad. Mesti ada memang. Kalau tak ada, suruh ustaz tu cari bab tu ajar. Kan? Ustaz cerita bab jihad pula. Kan? Dia akan cerita kelebihan-kelebihan orang yang melakukan jihad, orang yang berjihad pada jalan Allah, orang yang berperang pada jalan Allah Ta'ala. Sebab ini janji Tuhan. Sebab benda ni dia based on keimanan. Okay? Ingat senang, nak mempertahankan diri, okay? Nak mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan agama Allah. Tapi itu Tuhan beli, okay? Orang-orang yang beriman ni dengan diri dan harta benda mereka. Diri kita, harta benda kita Tuhan beli dengan apa? Dengan balasan syurga. Tapi itu syurga ni sebut memang senang. Nak masuk tu belum tentu. Okay. Habis itu kita minta, seandainya kita dipuji dengan keadaan tersebut, Allah Ta'ala tetapkan pendirian kita. Sebab doa dan mati syahid ni lama dah tu ya. Tu imam doa wa amitna bi mautis syuhada. Allahumma amin. Kita pun amin. Apa tahu kan imam dia minta Allah ni? Dia minta matikanlah kami semua ni, ya Allah, yang ada dalam majlis sungai itu Al-Amin ni sebagai mati para syuhada, mati para syahid. Amin. Semua kami belakang. Kata perang lari sah. Baru kena tear gas dia. Baru kejar lari. Aku pun lari. Tak lari lagi. Nak menjawab tak boleh. Mata tak boleh. Kan? Mata. Itu bukan peluru lagi. Baru tear gas. Faham tear gas? Bau gas tu pedih mata lah. Lama tak hidup ni. Kan? Kalau aku habis tak mata yang hidup, automatically keluar. Siapa hidup dia tahu lah. Siapa tak hidup dia tak feel. Benda aku sebut dia takkan feel. Sebab apa? Dia tak pernah rasa lah. Kita rasa. Sebab kita nak tahu dunia tu terang mana. Kan? Mereka saya kata apa? Tak tembak-tembak ni. Tak ada pun tembak ni. Cakap pandai. Cakap pandai. Kena tembak apa ya? Pompang indah. Dia bicara lagi. Terang ni. Kan? Keluar biar jangan betul. Automatically keluar lah.
tu tu. Dia kena tu tengok resedung habis keluar. Kalau ibu-ibu resedung keluar habis. Tu baru tear gas mak. Cuba kita tengok saudara-saudara kita di Palestin. Bukan tear gas, peluru hidupnya. Habis tu mereka dijanjikan dengan syuhada. Habis tu waktu saya pergi Palestin tahun lepas. Saya pergi tahun lepas kan raya haji kat sana. Dia kata, lebih kurang ni lah bahasa Melayu dia. Bro berjuang di tempat bro. Tak kalut lah, tak payah tubai kalut jadi syuhada tempat kami. Hang berjuang tempat hang sudah, kami berjuang tempat kami. Matlamat kita sama walaupun di mana kita berada. Itu pesanan mereka. Tak payah duk ada pun ni, tak payah duk kalut. Hang berjuang tadi sudah. Nak kalut sangat di Palestin. Bagi mereka peluang mereka berjuang tempat mereka. Sebab kita ummatun wahidatun, umat yang sama. Dia kata hang berjuang siap tempat hang tak payah. Hang main tengok kami ni pun kira besar amat dah ni. Menunjukkan semangat persaudaraan sesama agama ni. Saudara seakidah ni. Nah, abang kata padan dah ni. Hang sanggup main beribu-ribu kilometer. Bukan dekat lah. Naik flight pun berjam-jam. Kan? Jadi nak abang kata nak masuk pula bukan masuk senang. Masuk pun jalan Tingkuy yang tu tak ada. Padan masuk jalan Tingkuy pun. Kan? Ini nak masuk minggu depan nak masuk. Minggu ni baru nak pergi apply visa. Sampai nak pergi kan? Jadi nak abang kata masuk ke terowong semua tu. Antara Gaza dengan Palestin. Dengan apa nama? Dia panggil kat Mesir. Gaza Mesir dengan Gaza Palestin. Masuk ke Arish. Kita ingat tapi jalan desa. Rupanya nak kena nombor. Nak pun bawa terowong. Lebih kurang 300 meter lah. 250 ke 300 meter. Kita bukan duk biasa duk pergi berlatih ala-ala tentera. Semua kita bukan reti kita orang civilian. Duk mengajak kot ni lah. Suara yang terang. Kan? Kena lagu tu suara lah kan? Mau honok. Urut-urut syak pun ni siap macam honok tu. Nak pergi mana lagi? Damai. Masuk lah. Okey. Kita pun masuk lah. Dia kata bro, hang berjuang di tempat hang. Kami berjuang di tempat kami. Matlamat kita sama. Walaupun tempat kita berbeza. Jadi nak abang kata inilah ujian yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang beriman. Nak tengok sayang diri lebih ke sayang agama lebih. Sebab itu dalam kuliahnya 6 diri nombor 2. Kita kena pertahan agama dulu. Sebab itu dia suruh kita supaya apa? Supaya pelihara akan dia yakni diri daripada mengerjakan yang membinasakan diri sendiri dan memberi mudarat. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri. Nampak? Tapi itu kita tak boleh nak bunuh diri. Kita tak boleh duduk saja-saja tension sebab apa? Putus cinta gantung. Tak boleh. Haram. Haram hukum dia kita bunuh diri. Berdosa besar. Orang yang masuk kategori dosa besar bunuh diri. Tapi itu kalau kita tengok di negara-negara maju ni, contohnya Jepun. Jepun antara negara yang remaja dia banyak bunuh diri. India, itu semua antara negara-negara yang bunuh diri. India bukan bunuh diri sebab maju. Sebab susah. Jepun sebab maju sangat. Tak boleh nak kecap. Tak boleh nak hidup dalam suasana yang terlalu hebat ni. Alah, berjalan pun ada 2 lane apa boleh fikir sudah. Di Jepun, lorong nak jalan ni ada 2 lane. Berarti 2 lane, 2 lorong. Satu jalan lambat, satu jalan cepatnya. Apa boleh bayang? Tak boleh bayang pi, baru tahu. Kita dekat highway 3 lane dia. Tu pun ada cok kodok mana tahu nak pelan tidur kat lane nak laju tu kita geram. Datang nak buat pelan duk tepi ya bro. Orang bagi lampu sama duk pergi ke tepi pula. Kita pantang. Potong-potong berhenti depan tu ya. Dia orang bagi lampu naik pelan dia pergi ke tepi ya. Nak kena speed trap aku bukan hang. Ni tu bocor kodok 90 pergi duduk lain kanan. Kena tu Jepun jalan kaki ada 2 lane. Tak dah. So tension tak ada nak ikut. Tak boleh nak catch up dengan urban pembangunan yang berlaku. Bunuh dia. Kita orang Islam jangan. Tension terang mana pun ada solution dia. Apa? Kembali kepada Allah Ta'ala. Lepas tu tension terang mana pun jangan pergi clubbing. Jangan pergi mana. Main duk nani. Main duk nani memang release tension. Tension dengar aku cakap Lena. Tu kira release lah. Cemui dengar Ustaz ni cakap Lena biar. Aku suka nak jerit bahu. Release.
Bukan senang nak lena. Ada orang ada penyakit tak boleh lena. Tapi bila main masjid, automatically lena. Duduk rumah tak lena. Main masjid dia lena. Okay? Terbongkang lena. Okay? Jadi nak abang kata ni, antara perkara kita kena faham. Habis tu kena jaga. Okay? Habis tu kena jaga diri kita daripada benda-benda yang memudaratkan. Habis tu kita tengok masalah tu. Ni kita tengok orang western, orang-orang yang dia punya kemadunan, kemodenan dia buat. Tengok badan dia buat semua macam mana. Tak dia. Umur 60, 70, badan dia punya macam tu. Tak. Sebab apa? Dia penjaga badan. Okay? Baik lagi dia perempuan serupa dia buat. Malam-malam pergi gym. Kan? Angkat besi buat semua. Kita mana nak dan. Main masjid ni pun kira gagah ni. Kan? Nak balik pergi gym lagi. Tak ada mah. Kita punya exercise apa? Semayang. Itu exercise kita sebenarnya. Lepas tu kalau kita mengaji isi kemah, apa yang terkandung di sebalik semayang ni, dia menjahatkan badan kita. Okay? Pengkaji dia buat kajian dah. Nak kempel perut, kuatkan semayang. Siapa perut bukit semayang pergi banyak ni. Yes. Dia akan menguatkan belakang kita, betis kita, paha kita, perut jadi kempel. Hanya duk perut besar semayang tu, tak kempel-kempel sebab apa? Semayang tak tu. I'm sorry to say. Yes. Orang rokok, tangan orang tu betul. Dia perapat kepala. Rokok juga apa tu? Okay. Kalau Syekh Nuruddin dia tunjuk ya. Ikut Syekh Nuruddin lah. Orang rokok, tangan ni orang bagi betul macam ni. Dia macam ni. Macam ni. Ada orang rokok tu. Berlambak. Betul macam mana perut nak kempes? Orang kaki straight, tangan ni bagi straight. Itu kaedah rokok 45 darjah, 45 darjah. Ni dengan kaki tu straight, tapi tangan ni, okey, dia tak straight. Betul perut tak kempes. Tu dia heran siapa semayang perut kencang, mau tahu. Nah yang betul dia. Ni bukan orang yang duduk dalam surau atau masjid ni, aku cerita ya. Dia kata saya buat betul tuan. Tapi pasal apa tak kuih-kuih, tak turun-turun juga pun. Makan motah lah, tak jaga. Lepas makan, pergi mandi. Itu semua nak menyebabkan perut buncit. Tapi tu, badan ni kena jaga. Habis tu kita tengok orang KL kan. Orang KL dia bila balik main, kita tengok badan dia orang kadang-kadang tak tokong macam kita duduk kampung ni. Badan tak, jaga badan. Berminyak yang badan. Sebab apa? Malam-malam pergi gym. So yang tonton kecil-kecil tak nak kerja pergi gym lah. Dia kata dia betul. Yes, betul. Okay. Sebab apa? Sebab kita mengaji kita ada suruh jaga diri kita. Bila kata jaga diri ni, fizikal kena jaga, spiritual pun kena jaga. Bukan Islam ni suruh jaga luar saja, dalam tak jaga. Okay. Habis tu orang putih, mak soleh, geng-geng maju punya negara memang dia badan dia fit. Lepas tu dia permain jadi suka berjalan. Galan beg syak pada dia ni. Kita boleh galan. Try lah tengok. Cakap pandai. Ya, bencin dandan kemerah. Tu yang pergi beli kebun, nak pergi kebun juga tu. Okey lah, boleh lah. Kan? Tapi terang lah. Sebab kita makan tak jaga semua dia. Kita punya diet tak macam dengan mereka. Tapi tu dia orang buat kajian tentang pemakanan yang sama waktu dengannya. Tapi tu dia sebut dekat sini. Okay. Dipelihara daripada membinasakan diri sendiri dan memudaratkan dia. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri dan diharamkan meminum akan minuman yang haram. Seperti apa? Arak. Bila kata minuman yang haram ni, minuman yang memabukkan. Tapi itu kita tak boleh minum segala arak yang memabukkan kita. Sebab apa? Dia akan merosakkan diri kita. Isap rokok contoh. Yeah. Dia memudaratkan diri kita. Tak tahulah kot saintis sekarang ni dia kata tak apa Ustaz, isap rokok ni memang bagus. Dia ada ni kelebihan dia. Okay, badan menjadi sihat, cergas dan pintar. Okey. Sebab saya mengaji kitab, okay, Sulam Musibyan yang dikarang oleh Syekh Kadir. Syekh Kadir? Tak tahu. Nama pengarang aku lupa lah. Okay. Hukum isap rokok ni ada 5 hukum. Tak. Dia ada hukum wajib, dia ada hukum haram, hukum harus, hukum makruh dan hukum sunat. Dia 5. Kan? Tapi apa jangan duk beramai lagi. Kena pergi mengaji dulu macam aku, baru boleh nak beramai. Aku cerita lah. Okay. Sebab ada orang rokok jadi satu kewajipan. Tapi bila sebut rokok tu kita ingatlah juga. Bukan rokok macam lah ni. Lah dengan pun segala nikotin, segala tar jalan. Kan?
Tak masuk kategori rokok tu sebenarnya. Rokoknya ulama sebut dalam kitab tu, rokoknya memang dia panggil daun nipah tu, dia punya tembakaunya dia sendiri tanam, dia sendiri buat jemuk bagi kering jadi tembakaunya, memang tak ada dengan apa-apa saintifik punya bahan. Baru masuk kategori yang saya sebut tadi. Sebab ada orang dah tulis kitab, ilham nak main kena hisap rokok. Memang ada. Kalau tak hisap rokok, ilham tak main, nak tulis kitab pun tak boleh. Ulama-ulama ni jangan main-main. Tapi rokok tu sendiri berbezalah dengan rokok yang berada di pasaran ni. Rokok tu memang kita tahu dia ada nikotin berapa, tar berapa, memang isap memudaratkan kita. Maka kalau kita mengaji kitab ni, dia habaq terang-terang, okey, diharamkan kita memudaratkan diri kita. Sebab diri kena jaga. Tapi tu ada orang berhenti rokok, dia penat. Ada. Bila dia berhenti rokok, dia akan penat. Dia kena tu isap tu pula. Okey. Saya tanya dia, pasal apa jadi penat? Saya berhenti rokok Ustaz. Ni geng juru pula. Kita mengajak juru pun ni. Ada seorang Pak Long tu, dia kata penat Ustaz. Pasal apa? Pam. Saya tanya pasal berpunca penat. Dulu penat lah. Dia tak tahu. Saya berhenti isap rokok. Penat. Lepas tu tak mau isap balik. Tak badan. So dia duduk ambil tu. Pam tu. Jadi nak abang kata, haram seandainya benda tu boleh memudaratkan kita. Sama lah dengan minum arak, dan diharamkan pula memakankan makanan yang haram seperti darah dan sebagainya daripada perkara yang membinasakan diri kita. Bila sebut darah ni, tuan-tuan jangan heran tau. Sebab Arab Jahiliah punya style. Dia orang ni bila pergi musafir, kalau kita mengaji sejarah dia orang akan ada macam satu jarum, yang mana jarum tu dia akan ada kepada satu bekas. Yang mana bila mereka musafir perjalanan panjang, mereka akan minum darah unta. Sebab apa? Sebab dia disebut kalau zaman kita lah ni antara minuman isotonic. Faham isotonic? Minuman yang memulihkan tenaga. Sebab orang bila musafir lama dia lemah. Ataupun kita panggil badan letih dia. Macam kita drive BKM, kan? Kena pula kancil, motor nanti hang. Kalau naik BMW tak galut sangat lah. Kona pun tak rasa apa. Ferrari pula kereta yang kona badan tu duit. Oh tak. Kan? Kereta kita kona sekil badan kona. Okay. Ferrari kona, kereta saja kona. Badan tu straight lah, kereta yang kona. Nak tahu kena naik dululah. Hotel. Tak naik mana nak tahu. Okay. Jadi nak abang kata kena kancil biru. Oh lumpur. Dia lengoh tu lah. Kena 100 plastik. Gagal ni. Ada orang ribu boy. So dia minuman isotonik. Jadi bila dia sebut darah dekat sini, memang darah. Tapi darah unta. Darah haiwan yang mana dia bercucuk, dia macam kita ambil darah. Dia akan masuk dalam satu pot. Pot tu dia pakai minum darah tu. Yang mana darah tu akan memberi kekuatan semula kepada mereka untuk meneruskan pemusafiran mereka. Jadi benda tu hukum dia haram. Habis tu jangan buat heran kalau kita baca takkanlah ada orang makan darah Ustaz. Memang ada. Masyarakat jahiliah memang dia makan darah. Jadi benda-benda yang diharamkan ini, maka kita kena jaga. Sebab apa? Demi nak menjaga diri kita. Yang mana menjaga diri salah satu daripada tuntutan yang 6 yang diwajibkan oleh syarak kepada kita. Yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, kita sambung pada bulan yang akan datang. Ada benda nak sharing? Sebelum tu saya jawab dulu ke hutang saya dekat haji kita tu. Kita tanya soalan macam mana lah? Kalimah la ilaha illallah dalam kitab apa nama Kashful Ashrar yang menyatakan okey. Siapa yang membezakan di antara nafi dan isbat, maka dia kafir. Baik. Dia kena bayar hutang. Mana beli hutang tak bayar. Okey. Yang kita mengaji dalam masalah nafi dan isbat hari itu. Nah, abang kata dalam kalimah la ilaha illallah adanya isbat dan adanya penafian. Okey, yang dimaksudkan adalah dengan mana kita mengisbatkan segala sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan menafikan segala perkara ataupun sifat-sifat yang mustahil dalam kalimah la ilaha illallah. Begitu juga dalam kalimah Muhammad Rasulullah, kita mengisbatkan segala sifat yang wajib bagi Allah dan menafikan segala yang mustahil bagi Rasul dan menafikan segala yang mustahil bagi Rasul. Itu makna dia. Okey. Jadi dalam kitab Kashful Ashrar macam Syekh kita tanya, kawan kita tanya,
Yang mana penulis itu menyatakan siapa-siapa yang menafikan ataupun menceraikan di antara nafi dan isbat, maka kafir ia. Jadi nak abang kata mafhum daripada kalam tersebut, dia nak menceritakan kepada kita bagaimana dua kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tidak boleh dipisahkan. Dalam makna, okey, kita tak boleh nak mengaku hanya beriman kepada Allah tetapi kita meninggalkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang, okey, contohnya ajaran-ajaran sesatnya berlaku. Dia ajaran sesat ni dia memang tak menafikan la ilaha illallah. Memang dia mengaku Allah Taala ada. Tapi selok pendek tak buat. Benda yang Tuhan halal kadang-kadang dia perharam, benda-benda yang Tuhan haram dia perhalal. Bermaksud dia tidak mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga antara makna yang terkandung di dalam kalam yang dinyatakan tadi. Itu yang pertama. Nah, abang kata hanya beriman kepada la ilaha illallah, tidak beriman kepada Muhammad Rasulullah. Okey. Manakala antara keadaan yang kedua makna dia, kita tidak hanya boleh menyebut kalimah la ilah, okey, dengan mengesampingkan illallah. Sebab bila kita sebut la ilah, maksudnya tak ada Tuhan, kita menafikan. Kita tak isbat lagi illallah, melainkan Allah Taala. Maka tercerailah kalimah tersebut. Maka bila tercerai kalimah tersebut, maka seperti yang dinyatakan oleh penulis kitab Kasyful Asrar, jadi kafir orang yang menceraikan kalimah nafi dan isbat tadi. Okay? Jadi maksud kata mafhum yang kita kena faham di sebalik kata-kata tersebut, tidak boleh memisahkan kalimah la ilaha illallah, tidak boleh memisahkan nafi dan isbat. Bermaksud kita tak boleh nak menceraikan dua kalimah tadi. Sama ada kita menceraikan la ilah sahaja tanpa menyebut illallah, ataupun kita hanya mengambil la ilaha illallah dengan menceraikan Muhammad Rasulullah. Setakat itu saja yang saya boleh jawab dan yang saya ketahui. Allah Subhanahu wa taala alam. Hutang settle lah. Baik, soalan ni. Tu yang kadang-kadang kita dengar orang tua kata, jangan kata la dia. La ilah. Kadang-kadang kita orang Melayu segala dah kan. Orang tua cukup marah dulu ni, tak boleh kata kalimah la ilah. Illallah tu tak sambung. Okey. So antara benda yang disebut dalam Kasyful Asrar yang tu lah. Tapi kita ni habit. Okay, jadi macam adat kita. La ilah budak ni. Bila kita nak marah tu, kita keluar perkataan tersebut dia. Okay. Yang kata tu bukan kita orang punca buat dia kata apa. Okay. Tapi nak abang kata kalau ada orang yang mengatakan la ilah tanpa dia mengisbatkan illallah, maka kafir seperti mana kata kalam Kasyful Asrar tadi. Tapi tu nafi dan isbat tersebut tidak boleh dipisahkan. Dia mesti sekali la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia mesti disekalikan. Itu yang pertama. Hak kedua, dia ambil saja la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah pula dia Nabi. Sebab apa? Sebab tak ikut syariat Nabi. Mengaku Tuhan ada, memang mengaku, tapi syariat tak ikut. Tak terpakai juga kedua-dua perkara tersebut. Okay? Jadi itulah yang setakat saya faham berlandaskan kepada kata di dalam kitab Kasyful Asrar tersebut. Habis. Ada soalan lain? Ada soalan? Orang lain ada soalan? Ya Haji, betul tak? Baik. Fi'li, qauli, fi'li, okey. Okey. Macam mana nak tahu bah? Okey. Alright. Okey. 6 perkara dalam rukun fi'li, okey. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bihaqiqatih. Saya rasa kita pernah dengar hadis yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang, kata Nabi. Okey. Jadi bila hadis tersebut, bagaimana Nabi menyatakan kepada para sahabat yang menyaksikan batang tubuh Nabi sendiri bersembahyang. Okey. Kalau macam kita ni, macam bila kita tengok Nabi sembahyang?
Absolutely jawapan dia tak tengok dia. Maka ulama menyatakan sallu kama alimtumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana Nabi mengajar kamu sembahyang. Jadi bila kata mengajar kamu sembahyang, dia based on kepada tiga rukun besar selepas daripada rukun 13 tadi lah. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Okey, yang mana qalbi ni memang tadi nak tengok sebab niat kita adalah hati. Okey, rukun qauli dia berlandaskan kepada samia, pendengaran. Sebab itu kita ni kena baca bagi paling kurang telinga dengar. Ni ada orang sembahyang akan takbir pun tak dengar. Allahu Akbar pun tak dengar. Fatihah lah ada tak dengar. Agak-agak sembahyang dah sah lah. Absolutely jawapan dia tak sah lah. Fatihah mana boleh baca dalam hati lah. Fatihah kena baca bagi dekat. Paling kurang telinga kita dengar. Sampai janganlah sampai mengganggu orang sebelah pula. Ni kita pun bawa sikit beratur imam ya. Mau tahu. Punya nak kaulinya kita. Lepas. Jadi nak kata rukun qauli dia memanglah tertakluk kepada samia, mendengar. Manakala rukun fi'li dia tertakluk kepada basar iaitu melihat. Nah, apa kata 6 rukun yang terkandung dalam rukun fi'li tadi dia mesti buat mengikut apa yang dibuat oleh Nabi. Okey. Nah, apa kata kita kena ikut prosedur seperti mana yang Nabi buat. Kita mana tengok Nabi, tapi kita ikut seperti mana yang diajar oleh para sahabat, golongan tabi'in sehinggalah kepada kita. Itu yang salah satu dia tunjuk tadi, i'tidal. Okay. Nah, abang kata kita nak tengok dia i'tidal betul tak betul, dia bersaiz dengan basar. Okay, jelas macam mana kita nak kata dia betul? I'tidal pun tak cukup 90 darjah. Boleh tak? Okay. So, 6 rukun fi'li ni, dia mesti based on penglihatan. Duduk antara dua sujud pun tak betul, kaki tak baca. Ni kaedah-kaedah ni. Ramai mana sebenarnya kaki tak baca. Apa ni kalau aku buat kejong solat, kau tahu. Aku betul habis semua. I'm sorry to say. Tak betul. Perbuatan pun tak betul. Orang sujud kaki baca. Okay? Dia akan tidur dulu ni. Tak betul. Kaedah yang ni tak betul. Duduk antara dua sujud, kaki kena baca. 45 darjah. 45 90. 45 kan? 90 darjah. 45 pula dah. 90 darjah. Kaki kita kena baca dulu. Ni kalau suruh buat mampu keras. Sehari dia tarik mengkarung lah apa semua dah. Sebab apa? Tak pernah dah buat. Lama mana dah tak pernah dah baca kaki. Mana ada orang tu lupa betul Ustaz. Oi. Tu pun dah rasa kemah. Pantang lepas nak cerita imam. Contoh. Ini salah satu pun kata imam sendiri lah. Lagi serasa lah orang Facebook. Okay. So, nak kata dia mesti takluk kepada Rasul. Jadi kita kena ikut berlandaskan kepada apa yang diajar oleh ulama kepada kita, mengikut apa yang dilihat oleh para sahabat di atas perbuatan Nabi. Okay. So, Rasul tertakluk di atas rukun perbuatan tersebut bermaksud melihat pergerakan itu sama ada betul ataupun tidak. Jadi benda ni lah yang terkandung di dalam rukun tersebut. Habis itu kita boleh tengok orang sembahyang betul tak betul. Cuma kita ni takkan nak gaduh dengan orang tu. Takkan nak kata, weh, apa ni tu pun tak betul. Habis tu kaedah kalau betul-betul kita semayang betul, kita akan semangat untuk semayang. Sebab apa? Kita akan rasa khusyuk, perasaan sedap tu akan main. Sebab apa? Sebab kita semayang betul. Boleh yang cakap, yang dengar, kita sendiri tahu diri kita lah. Saya bukan kata kat tuan-tuan dan perempuan. Saya juga berkata kepada diri saya sendiri. Nah, abang kata disebabkan tidak ada, kekhusyukan, tidak ada kesedapan, itu yang menyebabkan kita segan nak sembahyang. Contoh, itu yang menyebabkan sembahyang kita tak beri apa-apa kesan kepada kita. Padahal orang sembahyang ni dia tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sembahyang ni hikmah dia boleh mencegah diri dia dari kejahatan dan kemungkaran. Ni duk bersongkong-kol lagi dengan benda mungkar. Sembahyang apa? Walaupun belakot I'm sorry to say. Ini benar yang kita kena faham. Jadi dalam anda takluk dengan basar, bermaksud kita melihat pergerakan tersebut. Habis tu kita kena berbetul gerakan semayang kita apa semua. Habis tu semayang ni dia kena mengaji sungguh. Bukan boleh main-main ya. Habis tu dulu kita mengaji kitab Muniyatul Musalli. Tu kira basic nak semayang. Perintah tentang rukun 13 tu. Tu pun tak lepas pi juga. Letih. Kan? Jadi nak abang kata inilah perjuangan hidup kita sebenarnya.
Okay. Habis itu pergerakan-pergerakan, perbuatan-perbuatan tersebut kita cuba sehabis baik untuk buat. Buat dalam keadaan yang terbaik, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebab siapa yang tak pernah pacak kaki tu, try lah buat. Okay. Saya cabar tuan-tuan, try buat. Silat-silat tarik mengkaum saja ya. Try lagi. Duduk antara dua sujud, duduk tawaruk, duduk istirahat tu kan. Okay. Lepas tu duduk tayar akhir tu kan. Try buat ni. Okay. Jadi benda-benda ni semua memerlukan kepada praktis, latihan. Okay. Sebab apa? Sebab dia bersangkutan dengan rukun perbuatan. Okay. Kalau salah satu rukun kita cedera, adakah sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan itu yang kita takut. Walaupun dia hanya 13 rukun, tetapi rukun tersebut merupakan perkara yang nak menyebabkan sembahyang kita, ibadat kita, kita nak mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala diterima ataupun tidak. Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kata tengok perbuatan tersebut. Habis. Ada soalan ni? Bismillah tengok. Clear? Semua boleh tidak lena? Ini kosong-kosong Jangan ada buat leceh. Okay. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Bihikmatika wanshur alaina min khazain rahmatika. وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. استغفر الله إن الله غفور رحيم.